Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 13 Mac 2024. Kita mulakan dengan berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan bakal memperhalusi isu berkaitan hak kewarganegaraan kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia. Beliau berkata Jemaah Menteri bersetuju untuk membawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara ke Parlimen bulan ini. Anwar berkata pindaan terhadap perlembagaan berhubung perkara itu akan menoktahkan isu kebimbangan ibu-ibu Malaysia berkahwin dan melahirkan anak di luar negara. Dalam perkembangan lain, Anwar berkata beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk meneliti kebimbangan yang dibangkitkan oleh Wakil Global Bersih mengenai kebanyakan rakyat Malaysia di luar negara yang berdepan kesukaran mengundi pada 2 pilihan raya umum lepas. Anwar kini sedang mengadakan lawatan rasmi selama 6 hari ke Jerman dan ini merupakan pertemuan pertama beliau dengan beberapa pemimpin negara tersebut. Polis Diraja Malaysia tidak menerima sebarang maklumat mengenai dakwaan penglibatan rakyat Malaysia menjadi tentera upahan Rusia untuk berperang di wilayah Donetsk dekat timur Ukraine. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rakyat Malaysia diingat supaya berhati-hati dalam menerima maklumat dan menyemak fakta sebenar. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Lim Lee Eng, PH Kepong di Dewan Rakyat yang mahu kementerian memberi penjelasan berhubung dakwaan rakyat Malaysia yang dikatakan berkhidmat sebagai tentera upahan Rusia di Donetsk. Ini susulan laporan Pusat Pejuang Penentang Kebangsaan Ukraine yang diterima Wisma Putra. Media sebelum ini melaporkan satu laporan tentera Ukraine mendakwa terdapat tentera upahan yang merupakan rakyat Malaysia berperang bersama tentera negara itu di wilayah Donetsk dekat timur Ukraine. Dakwa notis ringkas oleh pusat tersebut, Rusia terus merekrut tentera upahan dari beberapa negara di seluruh dunia untuk meneruskan dasar keganasan mereka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kelantan melakukan pemantauan setiap hari termasuk di seluruh bazar Ramadan bagi mengesan kemasukan kurma yang dikatakan dari Israel. Pengarahnya Azman Ismail berkata setakat ini KPDN Kelantan tidak mendapat sebarang aduan berkait perkara tersebut. KPDN turut mengambil maklum video yang tular di media sosial berhubung seorang individu atau peniaga yang didakwa menukar bungkusan kotak kurma dari Israel untuk dijual di pasaran dalam negara. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas 73 pek kurma organik jumbo McJool Dix dipercayai produk dari Israel dalam serbuan ke atas sebuah gudang di Klang semalam. Media sebelum ini melaporkan KPDN memberi amaran keras terhadap pihak yang didapati menukarkan bungkusan kotak kurma sehingga mengelirukan pembeli. Kakak kepada Bella atau Mila Sharmila Samsusah yang mati dibunuh teman lelakinya pada Disember tahun lalu ditahan polis awal pagi tadi. Wanita berusia 37 tahun itu turut direman bagi membantu siasatan berhubung laporan dibuat terhadapnya kerana didakwa melanggar Akta Kanak-Kanak 2001. Wanita berusia 37 tahun ditahan ketika hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat untuk diambil keterangan berhubung satu laporan polis dibuat terhadapnya. Difahamkan laporan itu dibuat oleh keluarga tertuduh yang mendakwa kakak Bella menyiarkan gambar kanak-kanak yang dipercayai anak angkat tertuduh ketika bersiaran langsung di TikTok baru-baru ini. Magistrate Nuraisra A. Rahman membenarkan wanita itu direman sehari bermula hari ini bagi membantu siasatan polis. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi. Laporan awal siasatan Biro Siasatan Kemalangan Udara melibatkan kemalangan udara pesawat BK160TR di Kapar Selangor pada 13 Februari lalu sudah disiapkan. Menurut Kementerian Pengangkutan, ia akan dikeluarkan mengikut Annex 13 kepada Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa 1, Siasatan Kemalangan dan Insiden Pesawat. Dalam insiden pada pukul 1.45 tengah hari itu, juruterbang Daniel Yi Siang Koh dan pembantu juruterbang Roshan Singh Raina maut dengan kedua-dua mangsa dipercayai terbenam bersama bahagian kokpit pesawat di kawasan ladang Kelapa Sawit. Sebenarnya saya fikir ini jalan terbaik untuk saya. Itu kenyataan pelakon dan penyanyi Bella Astila yang memfailkan permohonan penceraian daripada suami Alif Aziz di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Jalan Duta Isnin lalu. Bella atau nama sebenar Dayang Nabila Awang Astila, 30 tahun, tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 12.40 tengah hari tadi ditemani ibu Zarina Astila dan adiknya Didi Astila bagi sebutan kali pertama. Bella ketika ditemui berkata dia sudah membulatkan hati untuk bercerai dan menganggap itu adalah jalan terbaik untuk mereka berdua yang sebelum ini pernah rujuk semula pada Julai 2020. Bagaimanapun, Alif 33 tahun yang juga seorang penyanyi dan pelakon tidak hadir pada sesi sebutan pertama kes perceraian tersebut. Sementara itu, Peguam Syari'i mewakili Bella iaitu Azmi Muhammad Rais berkata Alif tidak dapat hadir ke mahkamah atas urusan penggambaran dan prosiding akan diteruskan pada bulan depan. Terdahulu, rumah tangga pasangan tersebut sekali lagi mengalami pergolakan apabila Alif didakwa terbabit dalam kes khalwat bersama pelakon Rohainis 32 tahun di sebuah kondominium mewah di Ibu Negara minggu lalu. Beralih ke berita luar negara, jumlah penduduk Thailand diramal merosot daripada 66 juta kepada 33 juta orang dalam tempoh 6 dekad akan datang. Timbalan Perdana Menteri Thailand Somsak Thepsutin memetik data statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Negara semasa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa berhubung isu membendung kehamilan remaja. Lapor media antarabangsa, lebih separuh daripada wanita dalam kategori berusia 30 hingga 44 tahun menunjukkan tahap kesuburan yang merosot. Oleh itu, Somsak menganjurkan kempen bersasar yang ditujukan kepada wanita muda untuk meningkatkan kadar kelahiran. Selain itu, beliau turut mencadangkan memanfaatkan teknologi perubatan dan melaksanakan dasar kondusif untuk memupuk kehidupan dan persekitaran kerja yang menyokong golongan wanita berusia lebih 30 tahun dalam usaha meningkatkan kadar kelahiran anak. Berita seterusnya, Puteri Wales Kate Middleton memohon maaf berhubung potret rasminya yang disunting. Potret Kate bersama 3 anaknya Puteri Charlotte, Putera Laos dan Putera Josh dikongsi sempena Hari Ibu. Bagaimanapun mendapat pelbagai reaksi apabila ramai yang mempersoalkan akan keaslian gambar tersebut sebelum akhirnya diakui telah disunting. Sementara itu, kehilangan Kate sejak Disember lalu turut mencetuskan spekulasi mengenai kesihatannya. Kate sebelum ini dilaporkan menjalani pembedahan abdominal pada Januari lalu. Pejabat Istana Kensington sementara itu berusaha menepis kabar angin dengan menyiarkan gambar rasmi yang dikatakan dirakam oleh putera William di Istana Windsor pada awal minggu lalu. Bagaimanapun, Istana Kensington memaklumkan pihaknya tidak akan menerbitkan semula gambar asal yang belum disunting. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran.
merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Bersempena bulan suci Ramadan, restoran Rasa Ros menawarkan 3 jenis set hidangan berbuka puasa dengan harga bermula RM38 buat pelanggan. Terletak di Aeon Big Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Antara menu yang disajikan antaranya crispy buttermilk chicken, ayam percik Rasa Ros, udang harimau masak lemak nenas dan beberapa sajian yang lain. Beraneka jenis minuman disediakan seperti air katira, air jagung dan air keladi yang istimewa. Resto Rasa Ros ni kita suka buat seasonal punya konsep. Sejadinya kita ada 40 lebih menu, tapi dalam pada sama sebabkan kita punya pace boleh membuat 400 makanan. So kita buat Raya Cina, kita buat konsep lain kan, Chinese New Year. So kali ni jom iftar bersama Rasa Ros adalah set buka puasa yang mana hanya bermula dari RM38 sahaja seorang. Dan set tu lengkap dengan air, dengan pencuci mulut, dengan set rice dan juga dessert. Restoran ini juga mengetengahkan konsep fusion dan tempatan yang bersesuaian dengan cita rasa rakyat Malaysia. Produk kita keluarkan sendiri dan mengikut piawaian. Benda tu bukan mudah. Perjalanan tu sangat sukar. So kerana itu saya berharap kita dapat sokongan juga daripada rakyat Malaysia apabila kita memperketengahkan produk kita. Dan harganya semuanya memang harga rakyat. Proton Holding berhad dalam melancarkan model terkininya Proton X90 di Bangladesh, mewakili pasaran ekspor keempat untuk model itu. Pengeluar kereta nasional itu melalui satu kenyataan menjelaskan 2 varian X90 telah ditawarkan kepada pembeli dengan 25 unit sudah didaftarkan kurang daripada 2 minggu selepas pelancarannya di Dhaka pada penghujung bulan lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Lee Chun-rong berkata, Rancon Holding Limited yang merupakan pengedar eksklusif untuk Proton di Bangladesh sudah pun mewujudkan rangkaian jualan dan selepas jualan selain akan melabur dalam barisan pembuatan bagi memasang kenderaan Proton secara tempatan pada masa hadapan. Proton berkata komponen penting untuk mencapainya sasaran di Bangladesh ialah penubuhan barisan pemasangan memandangkan operasi disasarkan bermula seawal 2024. Beralih ke berita sukan, beregu nombor 1 negara, Aaron Chia dan So Hui Yik berjaya mara ke pusingan kedua selepas menundukkan rakan senegara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pada peringkat kejohanan badminton All England malam tadi. Gandingan nombor 5 dunia itu melakar kemenangan straight set ke atas Zifei dan Izzuddin iaitu 21-19 dan 21-17. Bagaimanapun, Aaron dan Wu Yi perlu melepasi halangan beregu Taiwan, Chang Ko-chi dan Po Li Wei untuk melayakkan diri ke peringkat suku akhir. Dalam pada itu, beregu wanita negara Perlita dan M. Tina turut mengikut jejak langkah Aaron dan Wu Yi selepas berjaya mengalahkan pasangan profesional Malaysia Vivian Ho dan Lim Cheon Sing 21-10, 21-10 dalam masa 26 minit. Namun, laluan sukar turut menanti beregu negara nombor 15 dunia itu apabila mereka dijangka berdepan pilihan pertama dari China, Chen Qingchen dan Jia Yifan di peringkat suku akhir sekiranya berjaya menewaskan beregu Taiwan, Su Yaqing dan Li Wenqing hari ini. Kelab sensasi Thailand, Polistero memilih Johor Bahru, Johor sebagai lokasi pemanas badan sementara menunggu saingan Liga 1 Thai dibuka semula. Skuad The Silver Shield Dragons yang dikendalikan oleh bekas jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho kini menghuni tangga ke-14 Liga dengan mengumpul 20 mata daripada 21 perlawanan.
Cheng Ho yang mula mengambil alih pasukan tersebut pada awal Mac lalu memulakan kempen dengan meraih keputusan seri 1-1 ketika berdepan Nakhon Pathom sebelum tewas 0-2 kepada Prap Chua pada 8 Mac lalu. Polis Tero dijadualkan kembali menyambung saingan Liga yang berbaki 9 perlawanan itu dengan berdepan Muang Thong United di Stadium SCG pada 31 Mac depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 14 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.